Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita ikuti dahulu keputusan ASI Liga Juara-Juara Eropah yang telah pun berlangsung pada awal pagi tadi. Kumpulan A, Bayern menang tipis 2-1 ke atas pasukan Galatasaray. Copenhagen berjaya atasi pasukan Manchester United dengan keputusan 4-3. Kumpulan B, Arsenal menang selesa 2-0 ke atas pasukan Sevilla. PSV menang tipis 1-0 ke atas pasukan Lens. Kumpulan C, Napoli seri 1-1 dengan pasukan Union Berlin. Real Madrid mudah tundukkan pasukan Braga dengan jaringan 3-0. Kumpulan D, Real Sociedad menang 3-1 ke atas pasukan Benfica. Salzburg tewas tipis 1-0 kepada pasukan Inter Milan. FC Copenhagen comeback untuk tewaskan pasukan Manchester United. Manchester United dilihat tidak mempunyai masalah untuk menewaskan Copenhagen pada awal perlawanan, tetapi segalanya bertukar menjadi tragedi selepas Marco Rashford dibuang padam pada minit ke-42. Mereka sudah pun berjaya mendahului sebanyak 2 gol tanpa balas hasil jaringan Rasmus Højlund pada minit ke-3 dan juga minit ke-28. Tetapi selepas kejadian itu, Copenhagen berjaya bangkit untuk kembali menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan oleh Diego Goncalves pada minit ke-49 serta jaringan El Yunusi 4 minit sebelum itu. United cuba bangkit pada separuh masa kedua dengan berjaya kembali di depan menerusi sepakan penalti yang disudahkan oleh Bruno Fernandes pada minit ke-69, tetapi berakhir dengan kekurangan seorang pemain yang tak terlalu sukar buat pasukan Manchester United. Copenhagen berjaya menjadikan 2 gol pantas menerusi Lucas Leraga dan juga Ronny Bargi masing-masing pada minit ke-83 dan juga 87 untuk memastikan kemenangan mutlak milik pasukan FC Copenhagen dengan jaringan 4-3. Keputusan ini membuatkan pasukan Manchester United berada di kedudukan terbawah dalam ASI Kumpulan A. Bayern berjaya tepati ramalan tewaskan pasukan Galatasaray. Bayern Munich menepati ramalan selepas berjaya menewaskan pasukan Galatasaray 2-1 dalam satu lagi aksi yang melibatkan Kumpulan A pada awal pagi tadi. Bayern yang menerima kunjungan pasukan Galatasaray dilihat begitu dominan sejak daripada awal perlawanan lagi. Tuan rumah bagaimanapun terpaksa menanti sehingga kelewat separuh masa kedua untuk mereka menemui sentuhan penyudah selepas beberapa kali gagal untuk mengejar gawang lawan pada separuh masa pertama. 2 gol tersebut dijarikan oleh Harry Kane pada minit ke-80 dan juga 86 sudah cukup untuk memastikan mereka mengutip 3 mata penuh dalam perlawanan kali ini. Galatasaray berjaya memperoleh gol Saguati di hujung perlawanan menerusi jaringan Bakambu, tetapi ia sudah terlalu lewat untuk mereka bangkit mengatasi pasukan Bayern. Arsenal terus kuasai Kumpulan B. Arsenal meneruskan penguasaan mereka untuk ASI Kumpulan B selepas mereka berjaya untuk menundukkan pasukan Sevilla dengan jaringan 2-0. Bermain di tempat sendiri nyata memberikan kelebihan besar buat The Gunners yang dilihat mahu bangkit selepas tewas 2 perlawanan secara berturut-turut dalam aksi domestik sebelum ini. Mereka berjaya memecahkan kebutuhan menerusi jaringan Leandro Trossard pada minit ke-29 hasil bantuan daripada Bukayo Saka. Saka kemudian berjaya menjadikan gol kedua pada minit ke-64, kali ini dibantu oleh Gabriel Martinelli. Kedudukan tersebut kekal sehingga ke WC penamat dan Sevilla gagal untuk membalas dendam selepas mereka tewas pada perlawanan pertama yang berlangsung sebelum ini. Arsenal kini menerajui Kumpulan B dengan mengumpul 9 mata, dengan pasukan PSV kini berada di tangga kedua dengan 5 mata. Napoli hanya mampu seri dengan pasukan Union Berlin. Napoli gagal meneruskan rentak cemerlang mereka seperti mana musim lalu apabila hanya mampu mencatatkan keputusan seri 1-1 dengan satu lagi wakil Jerman iaitu pasukan Union Berlin. Beraksi di gelanggang sendiri sepatutnya memberikan kelebihan buat mereka, namun ia terjadi sebaliknya. Mereka berpeluang untuk mendahului permainan pada minit ke-30 menerusi Zambo Anguissa, tetapi dibatalkan oleh VAR selepas terdapat kekasaran yang berlaku sebelum itu. Mereka kemudiannya berjaya memecahkan kebutuhan menerusi tandukan Matteo Politano pada minit ke-39 hasil bantuan daripada Mario Rui. Kedudukan tersebut tidak bertahan dengan lama apabila Union Berlin berjaya menyamakan kedudukan di separuh masa kedua menerusi David Datro Fofana pada minit ke-52. Keputusan tersebut kekal sehingga tamat perlawanan dan kedua pasukan terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata. Real Madrid terus kuasai Kumpulan D. Real Madrid meneruskan penguasaan mereka dalam ASI Liga Juara-Juara Eropah
selepas membenam cabaran pasukan Braga 3-0 di Santiago Bernabeu pada awal pagi tadi. Walaupun menerima tentangan yang agak baik daripada pasukan pelawat, namun mereka masih mampu untuk mengekalkan momentum terbaik mereka sehingga ke akhir perlawanan. Brahim Diaz yang sebelum ini bermain secara pinjaman bersama pasukan Milan berjaya meletakkan pasukan tuan rumah di depan melalui jaringannya pada minit ke-27 hasil bantuan daripada Rodrigo. Braga mempunyai peluang terbaik untuk berada di depan seawal minit ke-6 tetapi berjaya diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Real Madrid, Andre Lunin. Real Madrid terus di depan pada separuh masa kedua menerusi Vinicius Junior pada minit ke-58 hasil bantuan daripada Lucas Vazquez, manakala gol ketiga dihasilkan oleh Rodrigo dibantu oleh Vinicius Junior pada minit ke-61. Bellingham tidak diturunkan dalam perlawanan ini kerana Ancelotti mahu dia berehat dengan lebih lama. Real Madrid masih belum tewas setakat ini dan telah mengumpul mata maksimum iaitu 12 mata iaitu hasil 4 kemenangan mereka. Inter Milan teruskan rekod tanpa kalah. Inter Milan berjaya meneruskan rekod tanpa kalah mereka selepas menundukkan pasukan Salzburg dengan jaringan tipis 1-0 pada awal pagi tadi. Bermain di gelanggang lawan dilihat memberikan sedikit kesukaran buat pasukan Inter yang terpaksa berhadapan dengan sokongan padu beribu peminat tempatan. Mereka terpaksa menanti sehingga ke minit 85 untuk Lautaro Martinez meletakkan mereka di depan menerusi sepakan penalti yang dihadiahkan kepada mereka. Mereka kini berada di tangga kedua berkongsi 10 mata dengan pendahulu kumpulan D iaitu pasukan Sociedad yang sebelum itu berjaya mendudukkan pasukan Benfica 3-1. Persaingan untuk menjadi juara kumpulan masih lagi terbuka dan ia mungkin terpaksa ditentukan sehingga ke perlawanan terakhir nanti. Tahap kecederaan Bukayo Saka masih menjadi tanda tanya. Bukayo Saka yang terpaksa dikeluarkan pada minit ke-85 tetapi masih belum dipastikan lagi tahap kecederaan yang dialaminya. Keadaan ini semakin merisaukan pengendali pasukan iaitu Mikel Arteta yang menyalahkan pengadil perlawanan kerana tidak memberikan perlindungan yang cukup kepada pemainnya itu sepanjang perlawanan berlangsung. Dia telah dikasari sebanyak 4 kali pada 15 minit pertama perlawanan dan ianya seperti tidak masuk akal, kata pengendali pasukan Arsenal itu. Arteta kini kehilangan Eddie Nketiah yang mengalami kecederaan buku lali serta Martin Odegaard dan juga Gabriel Jesus yang masih belum dapat dipastikan bilakah mereka akan dibenarkan untuk kembali beraksi nanti. Arsenal akan menjamu aksi mereka dengan bertemu dengan pasukan Burnley pada Sabtu nanti di Emirates. Erik ten Hag tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil. Erik ten Hag dilihat tidak mampu menahan marahnya selepas pasukannya terpaksa menanggung kekalahan akibat beberapa keputusan kontroversi yang dilakukan oleh pengadil perlawanan. Ten Hag berkata yang sekurang-kurangnya 3 keputusan yang agak meragukan telah diberikan oleh pengadil yang bertugas semasa pasukan United tewas 4-3 di tangan pasukan Copenhagen pada awal pagi tadi. Ini termasuklah keputusan Marco Rashford yang telah pun dibuang padang akibat kekasaran yang dilakukannya dalam perlawanan tersebut. Ten Hag menganggap kekasaran itu tidak perlu sampai dilainkan kad merah. Cukup sekadar memberikan kad kuning kerana keputusan tersebut telah membunuh pasukannya yang pada ketika itu sedang mendahului 2-0. United akan menjamu aksi di Liga Perdana Inggeris dengan menentang pasukan Luton pada Sabtu nanti sebelum berehat selama 2 minggu untuk memberikan ruang kepada aksi di peringkat antarabangsa dan ruang untuk penyokong Manchester United berehat sebentar. Kita lihat pula perkembangan terkini menjelang jendela perpindahan pemain akan dibuka pada Januari nanti. Arsenal bersedia untuk jual Kai Havertz. Arsenal dilaporkan sudah bersedia untuk melepaskan Kai Havertz pada Januari nanti dengan pasukan Real Madrid dikatakan berminat untuk mendapatkan pemain tersebut. Mereka berkemungkinan akan menjualnya pada separuh harga iaitu 35 juta pound. Sporting CP buka mulut tentang penjualan Inacio. Sporting CP akhirnya memberikan kenyataan mereka mengenai situasi yang sedang melanda pemain mereka, iaitu Gonzalo Inacio. Mereka bersedia untuk melepaskan pemain tersebut sekiranya ada mana-mana pihak yang sudi untuk membayar sekurang-kurangnya 75% daripada jumlah 52 juta pound rilis kelas pemain itu. 3 pasukan yang jelas menyatakan minat mereka pada ketika ini, iaitu pasukan Manchester United, Liverpool dan juga pasukan Real Madrid. Lebih banyak pasukan akan memburu Andre yang sebelum ini begitu kuat dikaitkan dengan pasukan Liverpool kini berjaya menarik perhatian beberapa kelab teramai lain seperti pasukan Arsenal dan juga pasukan Spurs. Liverpool bagaimanapun kekal berada di depan untuk membawa masuk pemain tersebut. Adakah Thiago akan ke Serie A? Thiago Alcantara kini dikaitkan pula dengan 2 gergasi Serie A, iaitu pasukan Juventus dan juga pasukan Inter Milan. Pemain itu akan tamat kontrak pada penghujung musim nanti dan dia dijangka tidak akan menerima sebarang lanjutan kontrak dengan pasukan Liverpool lagi. Flamengo sedia jual Gabriel Barbosa kepada pasukan Manchester United. Presiden pasukan Flamengo, Marco Braz, menyatakan hasratnya untuk melepaskan pemain mereka, iaitu Gabriel Barbosa,
kepada pasukan Manchester United pada Januari nanti. Pemain itu ada kemungkinan akan ditukarkan dengan pemain sayap Manchester United, iaitu Anthony. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.